أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini menunaikan salat maghrib. Diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi sementara kita menunggu menunaikan salat fardu isya. Kita menyambung perbincangan melalui kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran Al-Azim. Jadi dalam beberapa pertemuan kita yang lepas, kita telah bincangkan 4 perkara di dalam bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama, kita ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam memberitahu tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dia mengajak kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran ni kena faham dahulu. Yang pertama namanya maqasidul Quran, matlamat Al-Quranul Karim diturunkan. Jadi ada yang dah kita bincangkan, 4 matlamat Al-Quranul Karim diturunkan. Dia ada 7. Jadi yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, matlamatnya untuk memberitahu kepercayaan yang benar kepada manusia. Kita sebut secara ringkas. Dalam memberitahu kepercayaan yang benar kepada manusia, Allah tekankan 3 perkara dalam Al-Quran yang diambil perhatian yang besar. Pertama, memberitahu tentang Allah. Sebab ini Allah adalah kepercayaan yang tonggak dalam beriman dalam Islam. Jadi kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberitahu tentang hari kiamat. Dalam Al-Quran banyak berulang memberitahu tentang hari kiamat, memberitahu supaya kita berwaspada, supaya hari kiamat kita tidak ada penyesalan. Banyak dalam Al-Quran memberitahu peringatan-peringatan tentang hari akhirat. Dan juga banyak Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran ini tentang balasan di hari akhirat. Balasan yang baik untuk orang-orang yang duduk dalam surga, untuk orang yang sewaktu di dunia dia bagus, soleh, taat kepada Allah, maka dia duduk diberitahu keadaan suasana yang indah, yang aman, yang merehatkan, suasana yang rileks. Manakala satu lagi golongan manusia yang disebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan orang-orang yang kehidupan akhiratnya penuh dengan penyesalan. Di hari akhirat mereka dibalas dengan siksaan. Kemudian dialog-dialog dalam Al-Quran yang memberitahu tentang dialog orang-orang yang berada di dalam neraka itu diberitahu. Jadi supaya kita ni kenal betul hari akhirat dan yakin
percaya sungguh-sungguh kepada hari akhirat itu. Percaya dan tahu situasi, suasana, dialog itu kepada semua orang. Supaya apa tuh? Supaya menggerunkan hati. Menggerunkan hati kita. Tuh faedah bagi orang yang baca Al-Quran, dia menggerunkan hati kita terhadap perkara-perkara yang kecil. Dalam Al-Quran tu kita kisah-kisah orang tu dalam neraka. Tuan-tuan, menakutkan orang, menakutkan orang ni dengan maklumat-maklumat yang lain bahaya. Memberi maklumat yang menakutkan orang ni dia bahaya, dia boleh bawa penyakit anxiety lah. Penyakit takut kepada sesuatu yang belum berlaku, bahaya. Tetapi dalam Al-Quran dia bagi dengan kadar yang cukup untuk manusia, untuk kita. Sebab benda tak nampak, zahir mata kita, telinga kita, pendengaran kita, kita tak akan dapat, panca indera kita ni tidak dapat melihat benda tu dan mendengar. Jadi diberitahu banyak kali, berulang, nak menghadirkan rasa gerun dan takut kepada kemaksiatan, kerana balasannya sangat dahsyat. Dalam Al-Quran banyak. Jadi sebab tu saya pernah menyebut dalam kuliah di sini, saya rasa ini orang muda lebih mustahak lagi untuk dia baca Al-Quran dengan faham. Banyak baca Al-Quran, banyak dengan maksud. Banyak itu dengan maksud bacalah setiap hari, sedikit sekali pun, setengah muka surat ke, satu hari semuka surat ke. Dia nak bahagikan pagi sikit, setengah sikit, petang sikit ke, ataupun satu muka surat pagi, satu muka surat petang ke. Banyaklah, banyak. Tapi baca dengan faham, dengan maksud, tengok terjemahan. Sangat mustahil. Sebab apa tu? Orang muda lah yang lagi banyak dia punya cabaran dalam hidup dia. Sewaktu muda lah banyak cabaran. Sebab masa muda lah tengah gagahnya untuk melakukan kemaksiatan, mengejar kepada kekayaan ke, nak mengejar pada pangkat ke, nak mengejar itu ini tu. Masa muda. Jadi tak kena kalau kita kata baca Quran ni 22 tua dah. Masa tua tak ada dah. Tak ada cabaran yang getir tu, tak ada. Masa nak menipu orang masa mana? Masa muda buat kerja tu. Masa nak merasuah, masa nak kerja, naik pangkat, masa semua tu. Jadi masa itulah keperluan terhadap Al-Quran yang lebih tinggi. Tapi sayang terbalik. Jadi terbalik pemikiran. Itu dia jadi, dan kalau baca pun dengan tidak faham, satu lagi kelemahan di situ. Baca dah, yang suka baca tu baca lah cukup. Baca, tak suka baca terjemah, tak ada masalah lagi. Tak sampai lagi lah maksudnya objektif dan matlamat yang kita sebutkan tadi, dia tak akan capai pun. Jadi itu kelemahan. Jadi kita kena perbaiki untuk tidaklah saya maksudkan orang tua tak payah baca Quran. Tadi maksudnya Ustaz kata, dah baca je. Lebih mustahak kita kata, lebih patut dan wajar diberikan masa yang sesuai harian baca. Sebab ada masanya dia akan jumpa dengan ayat-ayat yang akan memberitahu tentang syurga. Ada hari lain sebab setengah muka surat saja, satu hari contohnya kalau baca. Dah petang baca dulu sikit. Esok akan jumpa pula ayat-ayat yang berkait dengan neraka, dosa semua akan baca, dan pula ayat yang berkait dengan perihal atau keadaan ini, memberitahu tentang Allah lah, memberitahu tentang itu. Ini banyak dia akan jumpa, tapi sikit-sikit secara berkala. Ada sepanjang masa, berterusan, berjalan. Sebenarnya
Sebenarnya kita dah ada benda tu tuan. Dalam sembahyang kita ni, imam baca Al-Quran, kita disuruh dengar tu. Disuruh diambil perhatian untuk mendengar dah. Ada dah 5 kali sehari, tapi ada yang siang hari tak ada, masing-masing baca. Malam bacaan ni subuh, maghrib, isya, subuh ni hak kena dengar imam baca. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan hendaklah kamu diam. Dengar dia diam dengan merujuk kepada membawa maksud fokus maksud dia faham, tapi kita tak faham Al-Quran, bukan bahasa kita. Kalau imam baca, kita pun dengar, menghayati, menghormati dia dengan Al-Quran. Kita cuba dengar sebutan yang betul, cuba ambil perhatian, gitulah. Sebab kita bukan orang Arab nak faham. Kalau kita nak buka Al-Quran, tak tahu imam nak baca surah apa lagi. Jadi sepatutnya kalau boleh faham tu, boleh dah ambil peringatan masa tu dah. Tapi oleh kerana kita tidak memahami, tak ada masalah. Itu yang kita kata, ada Al-Quran lagi yang disuruh untuk kita baca lagi. Yang tu yang kita boleh sendiri baca, kita tengok terjemahan. Berapa banyak masa yang kita ada, kita lah punya hak. Kita boleh adjust time kita sendiri, semua sendiri. Nak surah mana ke, nak ayat, nak bermula dari mana sampai kat mana, kita boleh adjust sendiri. Maka itu lebih dengan apa ni, jadual tu sangat-sangat mustahak lah juga untuk kita. Baik. Sebab okey, itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Dalam percaya tadi itu ada 3 benda. Percaya, beritahu tentang Allah, beritahu tentang hari akhirat, beritahu tentang Nabi dan Rasul. Contoh baca Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa, nampak lihat ni. Baca dengan terjemahan, takkan jumpa tuan-tuan ni. Memberitahu tentang Allah, memberitahu tentang akhirat, memberitahu tentang Rasul, akan jumpa, tuan-tuan akan nampak. Lebih segar baca Al-Quran, lebih apa ni, menyeronokkan. Sebab kita akan tahu apa yang kita baca. Baik, satu. Itu objektif yang pertama kita bicara. Objektif yang kedua, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu kepada manusia yang manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, tinggi kedudukan berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Supaya manusia ada kesedaran itu, yang dia ni tak sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, tak sama dengan haiwan, tak sama tumbuhan, tak sama dengan al-jamadat. Hidup ciptaan Allah yang berbentuk tak bernyawa, tak sama sekali dengan kita. Yang bernyawa kan, yang tak bernyawa kan, manusia berada di tertinggi kedudukannya, keistimewaan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan dan Dia memberikan keistimewaan kepada manusia ni berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain? Pertamanya memang diberitahu dengan jelas dalam ayat surah Al-Isra ayat 82. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam. Semua manusia ini keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Diberitahu tentang Allah memuliakan manusia. Alias itu satu ayat yang jelas. Dan bagaimana dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita tentang kemuliaan kepada manusia itu, Dia memberitahu dalam bentuk diberikan kepada manusia hak yang sangat banyak di atas muka bumi. Hak untuk manusia di atas muka bumi ini sangat banyak berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain dia ada hak untuk dia makan, hak untuk hidup sikit, hak untuk tidak dianiaya oleh manusia. Itu je. Betul tak? Tak ada. Kita hak macam-macam.
Jadi dalam Al-Quran, Dr. Yusuf Qaradawi sebut senaraikan. Kalau memang banyak ayat yang memberitahu tentang hak untuk manusia. Sehingga dalam satu ayat yang sangat umum, Allah Subhanahu wa taala nyatakan semua di atas muka bumi ini, semua yang ada di bumi ini, Allah ciptakan untuk manusia. Jami'an, kesemua sekali. Sebab itulah manusia ini dia boleh gunakan semua benda untuk kehidupan dia. Allah tak jelaskan dia punya itu sebab apa dia bagi untuk manusia. Waktu kita dalam dunia ni, kita manusia boleh, kalau dari sudut makan, boleh makan pada hidup yang lain. Duduk tengah hidup benda lain, kita boleh matikan dia kerana nak makan kita. Kerana nak bagi kita boleh makan. Nah, contohnya kita ada ikan di lautan, orang ambil, so ambil gitu, mati dia. Tak apa mematikan binatang, tak apa, sebab manusia nak makan. Lembu kambing, duduk rumah hidup ragu-ragu, kumpul kata lah saya nak yang ni, ambil ekor, sembelih, dia mati kerana kita nak makan. Sebab apa? Manusia dia ada hak untuk makan. Tapi nak makan manusia juga tak boleh, tak ada hak. Yang pokok-pokok tebang, kerana ada keperluan untuk manusia tebang. Oh, bukit bukau, oh nak perlu tanah, perlu kepada itu, perlu kepada ini. Sebab manusia dia boleh, Allah alam ni semua ni, dia boleh jumpa penemuan dia daripada cahaya matahari boleh tukar jadi elektrik. Oh, silakan, ambil lah. Dah kamu pandai buat aja dia, silakan. Daripada tenaga jadi tenaga solar jadi tenaga elektrik. Manusia boleh buat, manusia ada hak. Baik. Jadi kenapa tu? Kerana dia dimuliakan oleh Allah. Alam ni dengan maknanya bumi ni, okey, bos ialah manusia. Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi dengan peraturan. Allah tentukan peraturan. Sebab tu kita ni bos juga, bos untuk makhluk-makhluk lain tu kita lah, toke dia kita lah, ketuanya. Tetapi kita pun tertakluk kepada peraturan. Boleh sembelih, tapi boleh makan binatang, tapi kena dengan sembelih, dengan cara dia. Nak makan, ada binatang yang tak boleh dimakan, ada yang boleh. Nanti maknanya kita pun tertakluk juga kepada peraturan. Sebab kita bukan bos tertinggi, kita bos sikit berbanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi tengok dalam Al-Quran kita akan jumpa hak untuk manusia, hak untuk dia berkahwin, hak untuk dia mendapat keturunan, hak untuk dia memperolehi kehidupan yang baik, hak untuk dia percaya, hak dia mempercayai Tuhan pun Allah bagi hak untuk dia memilih. Allah suruh dia percaya, ajak dia percaya Allah lah Tuhan. Islam lah agama yang sebenar, bagi tahu. Tapi kalau dia nak pilih hak lain juga, hak dia. Bagi tahulah, kalau kamu pilih yang ni, kamu akan berakhir di akhirat nanti. Keadaan dia macam ni. Kalau kamu pilih yang satu lagi yang tidak beriman, keadaan kamu di akhirat nanti kamu akan jadi macam ni. Pilihlah yang Islam ni, sebabnya yang ni akan bagus di akhirat nanti. Kamu tak menyesal apa, tak selesai, tak menyesal apa. Tapi nak pilih hak tu juga. Ini kata apa? Pilih ya. Nampak dalam Al-Quran ada benda. Ajak tu, tapi tak paksa. Sebab apa? Itu hak manusia. Demikian hak manusia terlalu banyak. Baik, sebab apa tu? Sebab mulia, Allah berikan satu kedudukan yang tinggi kedudukan. Baik, itu objektif yang kedua Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ini pun kita dah bincang juga.
Ini saya tak ringkas sangatlah, nak ringkas saja. Dalam mengabdikan diri kepada Allah ada 3 perkara yang kita telah bincangkan. Mengabdikan diri kepada Allah melalui ibadah, salah satu daripada caranya. Salah satu daripada cara mengabdikan diri kepada Allah ni, salah satu ruang daripada mengabdikan diri kepada Allah dengan buat ibadah-ibadah yang Dia suruh. Solat, puasa, zakat, haji, nak sunat ke wajib ke, buatlah. Buatlah semua. Buatlah semua yang sunat, yang wajib-wajib, yang sunat-sunat tu pilihan. Baik, itu dari sudut ibadah. Dan dari sudut yang kedua, dari sudut hubungan dengan manusia. Dalam interaksi, berhubung, berurusan dengan manusia ni pun ada pengabdian kepada Allah. Berurusan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Orang muda berurusan dengan kedua ibu bapa dia, ada cara yang Allah suruh. Jika dia berhubung dengan ibu bapa dia dengan cara yang Allah suruh, dia jadi mengabdikan diri kepada Allah. Dia berurusan dengan jiran dia, ada cara yang Nabi ajar. Maka dia berurusan dengan cara yang dikehendaki oleh Nabi ajar, maka dia mengabdikan diri kepada Allah. Begitulah juga dengan berurusan dengan siapa, ada cara-cara dia tu dan dia ikut, maka dia mengabdikan diri kepada Allah dalam perhubungan dengan manusia. Bahkan hubungan suami isteri pun bercakap sembang suami isteri sekalipun ada urusan dia, ada yang diajar oleh Nabi. Kalau kita buat tu kerana tu, maka jadi kerana pengabdian. Yang ketiga ni dalam pengabdian ni ialah berurusan, berinteraksi kita ni dengan alam. Jika kita ikut kehendak Allah juga dalam bab tu, maka kita berurusan dengan alam, tapi kerana mengabdikan diri kepada Allah. Jadi 3 perkara, sudut pengabdian, dan 3-3 ni kena balance, sama. Dia tak boleh kita pilih. Saya nak mengabdikan diri kepada Allah dengan ibadat saja, puasa, sembahyang surau, masjid saya pergi tak tinggal, sembahyang sunat, sembahyang wajib saya buat semua. Tapi dengan orang saya malah, dengan orang saya main maki hang begitu kan. Main dengan orang, dengan jiran-jiran saya tak nak layan. Tak jadi ni, tak jadi nak bertakwa ni, nak mengabdikan diri kepada Allah. Dia kena balance, 3-3 dia kena betul semua. Dan tidak dinafikan manusia ada kekurangan dan kelemahan dia, adalah kecacatan, kekurangan sana sini dalam salah satu dari bertiga ni ke, ada 2, ada 3 sekali ke, ada kekurangan sikit tu. Maka Nabi ajar kepada kita melengkapkannya dengan istighfar. Manusia ada lemah dia, kita lemah dalam berurusan. Kelemahan contohlah seseorang dia ni jenis cepat marah. Jenis cepat marah, berurusan apa-apa tak kena siti cepat nak marah. Lalu dia marah. Dia ni tak kelemahan orang ni. Lalu dia kena istighfar. Alam istighfar, lepas ayam istighfar dosa saya ni Allah. Cepat marah contohnya lah. Cepat ingat berurusan orang, cepat melenting buat itu. Allah istighfar. Sebab apa? Manusia memang dia adalah lemah dia situ sini. Nah, hak cakap ni pun sama. Sama dia saja, dia tak kira. Jadi itu tujuan Nabi ajar istighfar kepada kita. Nak tutup kelemahan-kelemahan yang ada situ sini pada kita tu. Jadi dengan dengar Al-Quran tadi kita baca, faham dalam perhubungan apa bagus dengan Allah, dengan manusia, cuba dah nak buat yang terbaik, tapi tetap ada kelemahan. Kat mana tampungnya? Istighfar kita. Minta ampun kepada Allah. Dan sebab tu dalam Al-Quran banyak suruh manusia ni duduk beristighfar. Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah. Tak payah ambil hak pelik-pelik. Astaghfirullah. Cukup. Tak payah nak cari hak pelik-pelik lah. Astaghfirullah. Sebab Al-Quran Allah berfirman ajar, "Qul istaghfiru rabbakum." Katakanlah,
Istaghfiru, mohonlah keampunan kepada Tuhan. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Dia, yaitu Allah, Maha Pengampun. Allah suruh Nabi bagi tahu istighfarlah. Jadi apa nak? Tak payah bahai dah. Istaghfiru, dia kata. Mohonlah keampunan. Jadi kita pun astaghfiru. Caranya aku memohon ampun kepada Allah. Berulang dalam hadis-hadis Nabi pun menyebut. Nabi sebut Nabi ulang 70 kali sehari, Nabi ulang 100 kali sehari dalam hadis yang lain. Ini menunjukkan ada kepelbagaian bilangan. Ikutlah nak buat 70 nak 100. Ada banyak masa hari itu nak 100. Ada nak buat hari itu kurang sikit masa 70 kali sehari. Menunjukkan kita mengakui ada kelemahan dari kita dan kita cuba untuk mengatasinya. Baik, tuan-tuan. Seterusnya objektif atau matlamat Al-Quran diturunkan yang keempat. Matlamat Al-Quran diturunkan adalah untuk tazkiyatun nafs. Ini adalah kita dalam pertemuan yang lepas ni kita bincang ni. Tazkiyatun nafs. Al-Quran datang dia nak membersihkan jiwa manusia. Dalam diri kita ni ada dipanggil sifat, ada dua yang baik pun ada, yang buruk pun ada. Mahmudah dengan mazmumah. Penyakit hati. Mazmumah ni penyakit hati. Benda tak nampak tapi ada dalam diri siapa? Semua manusia ada. Tak payah nak mengaku hebat macam mana, semua dia ada. Cuma Islam ni datang, Al-Quran ni datang supaya manusia ni mampu mengawal mazmumah yang ada dalam diri dia. Mazmumah, ujub, hasad, dengki, kebencian, kepada tertentu lah, kepada orang tertentu, ke perangai-perangai buruk yang bersifat dalam, jealous sama orang, benci kepada kejayaan orang-orang tertentu. Orang tu berjaya mendapatkan sesuatu, kita tidak sakitnya hati. Dengan baca Al-Quran dia boleh hapus benda-benda kita. Dia tak hapus dengan baca dengan benda lain. Macam bagaimana Al-Quran, bila kita baca, kita dapati sekali lagi keadaan dialog-dialog dalam neraka, keadaan di hari kiamat yang Allah letak dalam Al-Quran tu merata-rata. Suasana-suasana yang mengerikan yang diberitahu dalam Al-Quran pada hari kiamat, balasan-balasan, mahsyar dan sebagainya. Itu semua adalah untuk membawa hati bersih. Asal nak jealous dengan orang ni, nak kejayaan dia luar biasa, kita buat benda sama tak berjaya. Berasa dia jealous. Tapi bila dia tengok ayat-ayat yang beritahu tentang tu, tak ada pasal ni, tak ada guna jealous benda. Berasa tak ada. Takut dengan azab, itu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu berlaku. Tapi dengan cara mana? Dengan cara baca Al-Quran. Dapat faham benda tu. Kalau tak faham, nak mari rasa gerun ke mana? Dari mana nak rasa gerun baca Al-Quran? Kalau kita tidak faham. Contohnya baca surah, nak tidur disuruh kita baca, digalakkan kita suruh baca Suratul Mulk. Kita baca, apa tujuannya suruh baca sebelum tidur? Baca sebelum tidur, kan kita ni dekat lah tidur.
Dia panggil kita bertenang dulu kan. Dia tak boleh tidur. Kalau pun dia tidur tak ada dia. Manusia ni kan dia otak minda dia. Bila dah semakin malam, tengah-tengah malam sikit, dia dah dipanggil apa, bahasa sains dia saya tak tahu juga, tapi dia dah bertenang, dia mula slow, otak dia dah mula slow, tenang, jiwa dah tenang. Time dia agak bertenang tu, kita disuruh baca Al-Quran surah Al-Mulk tu, dalam tu ada dialog orang duduk dalam neraka. Itu menggetarkan jiwa. Menggetarkan itu. Dekat nak tidur ni, dekat nak menghadapi kematian sementara. Disuruh baca pula dialog orang duduk dalam neraka pula. Jadinya ini bawa kepada pembersihan jiwa. Baik. Ini kita dah bincang dah dalam pertemuan lepas. Dan banyaklah dalam ayat-ayat dalam Al-Quran ni membersihkan jiwa daripada penyakit-penyakit hati. Yang Imam Al-Ghazali sebut penyakit hati ni ada 20 penyakit hati. Tengok satu-satu, bila tengok baca Al-Quran sampai maksud dia. Baca ayat Al-Quran memberitahu tentang kematian Allah. Tak boleh lari ke mana. Idza jaa ajalna la yastakhiru wa la yastaqdimu. Baca ayat Al-Quran beritahu Allah, beritahu ajal manusia ini tidak akan diperlewatkan dan tidak akan diawatkan. Maksudnya confirm ke sampai. Kecut rasa hati. Tak ada guna nak bergaduh dengan orang ni tadi. Siang tadi mungkin dia nak bergaduh dengan orang tu, nak marah orang tu, nak benci kat orang. Rasa kecut situ. Rasa hebat sangat pada tertentu ke, perkara tertentu ke. Rasa nak pujuk tinggi diri, rasa nak hebat diri. Baca ayat-ayat yang menurunkan rasa tinggi diri, hebat, bangga dan sebagainya. Pembersihan jiwa. Yang kelima, ini semua disusun oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bukan saya buat ni, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia. Yang kelima ni, Al-Quran objektif dia yang kelima adalah takwinul usrah. Al-Quran datang, dia nak mari membentuk keluarga Islam yang berkualiti, keluarga orang Islam, keluarga Muslim yang berkualiti. Jadi untuk itu dalam Al-Quran kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ni memiliki pasangan. Dalam maknanya untuk nak bina keluarga apa benda, antaranya ada ayat yang kita suruh memilih pasangan. Yang kedua ni dalam Al-Quran menganjurkan kepada kita memilih pasangan tu dengan apa ni, sekufu dari sudut agama. Kita bukan cerita pasal perkahwin, pasal nak suruh berkahwin semua bukan, tapi nak beritahu je dalam Islam apa dia. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dia beritahu cerita pasal kahwin, dia suruh perkahwinan tu berlaku dalam bentuk sama agama. Jangan agama yang berlainan. Nampak? Disuruh dengan sama agama. Sebab apa? Sebab dia nak bentuk keluarga Muslim. Kalau seorang ni agama ni, seorang agama lain boleh berkahwin, nak bentuk keluarga Muslim macam mana? Orang tu duk ajar anak nak suruh masuk agama dia, kita duk ajar anak suruh masuk Islam. Nak jadi macam mana? Kecuali, ada kecuali sikit sahaja, orang lelaki diberikan kebenaran dalam Al-Quran ada sebut, diberikan kebenaran berkahwin dengan ahli kitab. Orang pun tak faham kenapa dengan ahli kitab ni, maknanya orang yang mengamalkan ajaran selain daripada Al-Quran tapi kitab yang diturunkan oleh Allah, namanya ahli kitab. Hak tu boleh orang lelaki Islam kahwin, orang perempuan tak boleh.
orang lelaki je. Kenapa pula orang tak faham? Jadi mudah ya sebenarnya tujuan dia ialah supaya oleh kerana orang lelaki di dalam rumah tangga dia kena jadi ketua. Dia jadi ketua. Tujuannya supaya orang lelaki ni dia berkahwin dengan ahli kitab ni adalah orang yang mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi lain. Maknanya dia dekat dah dengan agama Islam ni. Dia dekat dah dengan ajaran Islam. Cuma dia tak sampai, tak percaya Nabi sikit je lagi. Tuhan sama dah. Dia percaya Tuhan yang sama dengan kita percaya. Dia tu percaya dengan Taurat contohnya, dengan Injil, ya, dengan tak percaya Nabi Muhammad sikit. Dengan harapan Allah bagi orang lelaki Islam ni, umat Nabi Muhammad berkahwin dengan orang yang ahli kitab tu. Tujuannya kerana dia dah dekat lah. Dia yang pasangan yang satu lagi ni yang tidaklah Muslim, tetapi dia beragama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu. Tujuannya supaya kita ni boleh tagih. Kerana kita ni ketua, bila berkahwin lelaki yang jadi ketua, dia handle. Dan tu dengan harapan dia boleh tarik akhirnya kepada Islam. Itu tujuannya. Bukan suruh berseragam saja. So setidak-tidaknya kalau dia tak jadi Islam juga pun, zuriat dia tu jadi Islam. Maknanya kalau kita kahwin dengan seorang perempuan yang apa ni, dia ni agama samawi lah, ahli kitab. Dia lahir anak tu mesti confirm kena dengan bahawa kita ajaran Islam. Gitu, balik kita. Maknanya dia, kalau tidak dia maksudnya sampai ke akhir hayat pun dia tak nak Islam, anak tu semuanya kena bawa tanggungan agama kita. Maknanya begitu keadaan dia. Takwinul usrah al-muslimah dia bagi. Jadi nak bina keluarga Islam berkualiti. Itu objek tidak. Sebab itu dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang memberitahu tentang kekeluargaan. Cerita pasal Nabi Adam pun cerita pasal kekeluargaan lelaki perempuan. Cerita Nabi Adam, kisah dia kan, dengan pasal itu. Kisah Maryam, kisah-kisah pembentukan keluarga, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Ibrahim, kan? Masa keluarga semua tu, kita boleh tengok nantilah ada dalam Al-Quran. Pasal bina keluarga, pasal zuriat, anak keturunan. Nak Islam hari nak bina supaya umat manusia ni bina keluarga Islam. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, kan kita ni rasanya kuliah ni lepas ni Ramadan kita tak ada. Kita tak ada kuliah kan, kuliah maghrib tak ada bulan Ramadan. Jadi kita tamatkan dalam sekarang lah. Yang keenamnya bina ummah. Jadi yang kelima nak bina keluarga. Yang keenam objektif atau matlamat Al-Quran membina ummah asy-syahidah 'ala al-bashariyah. Nak bina ummah yang berkualiti. Nak bina ummah yang berkualiti, kena bina keluarga dulu. Nak bina apa keluarga muslim yang berkualiti, baru terbentuk ummah yang berkualiti. Jadi kita dapati dalam Al-Quran ni ummah asy-syahidah, kita bina keluarga ummah yang tinggi kualiti dia. Cari dia punya ni. Bina ummah asy-syahidah. Jadi dalam pembentukan ummah ini ada Dr. Yusuf Qaradawi ada sebut beberapa perkara ni berkenaan dengan pembentukan ummah yang berkualiti dalam Islam. Ada beberapa sifat ummah asasi yang disebut dalam Al-Quran.
Pertama, ummah yang berkualiti yang disebut dalam Al-Quran iaitu mempunyai ciri rabbaniyah. Apa tu ciri rabbaniyah? Ummah yang orang Islam. Tujuan Al-Quran ni nak membina ummah yang berkualiti. Ummah yang berkualiti itu apa ciri-ciri dia? Rabbaniyah. Rabbaniyatul masdar. Maksudnya umat yang bersumberkan kepada Tuhan sebagai tunjang kehidupan mereka. Sumber dia maklumat daripada Allah. Maknanya gaya hidup dia bersumber daripada Al-Quran dengan sunnah lah, maksudnya situ. Tunjang asal dia. Rabbaniyah ni ketuhanan. Ketuhanan ni daripada mana? Nak dapat sumber dia daripada Al-Quran, kemudian daripada hadis Nabi. Umat yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lah yang akan membentuk umat yang berkualiti. Baik, kita cepat-cepatlah kan. Yang kedua ciri ummah yang berkualiti yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi lagi yang ada dalam Al-Quran ni ialah ummah tu ciri dia al-wasatiyah. Dia sebut al-wasatiyah. Ada kesederhanaan dan keseimbangan dalam umat Islam. Al-wasatiyah. Tuan rasanya ada kuliah wasatiyah ni dulu. Al-wasatiyah. Yang di sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, nama dia Al-Wasatiyah fil Islam, kesederhanaan dalam Islam. Ummah yang sifat dia seimbang, stabil antara ibadat, kehidupan, pekerjaan, ketuhanan, soal dunia ni, akhirat ni seimbang. Dia tidak bersifat berat pada satu bahagian, ringan pada satu bahagian. Tidak. Dia bukan itu sifat umat yang berkualiti. Contoh, macam mana nak jadi umat yang berkualiti ini? Perbanyakkan ibadat, kurangkan urusan pekerjaan dan sebagainya. Contoh, boleh nak jadi berkualiti tak? Tak jadi. Tak jadi. Dia akan kerja, tak payahlah kerja dunia lah, kita beribadat dalam rumah. Contoh, duduk rumah yang senang, nak datang ke surau. Hidup berjadi kalau Islam. Tak betul. Kenapa? Dia kena seimbang. Bukti dia, betul benar ni Ustaz, tak nak bagi orang bagi banyak duduk semayang ke? Sebagaimana yang disabdakan oleh yang diriwayatkan oleh Aisyah. Saya rasa saya dah sebut dah kisah ni lah. 3 orang lelaki yang datang berjumpa dengan Aisyah, bertanya tentang ibadat Rasulullah. Masa tu Nabi tak ada. Aisyah pun ceritalah tentang ibadat Rasulullah di rumah. Lalu mereka lihat, sikit sangat ni, sikit sangat. Lalu mereka rasa, tak apalah, Nabi dia telah dijanjikan masuk syurga, kita tak dijanjikan. Lalu kita kena banyak ibadat. Orang ni pun berjanji dia tak nak kahwin, orang ni seorang lagi tak puasa tiap-tiap hari, orang ni seorang lagi tak nak tidur malam, tak nak beribadat. Sampai ke pengetahuan Rasulullah, Nabi cari balik 3 lelaki ni, kamu ke yang kata sekian gitu, gini baru ni kepada Aisyah. Tadi kepada Aisyah, ya. Nabi kata, inni akhsyakum lillah, aku ni orang yang paling takut dah kepada Allah. Wa atqakum, dalam satu riwayat kata, inni atqakum lillah, aku paling bertakwa kepada Allah. Aku bangun malam tapi aku tidur. Aku berpuasa, puasa sunat, tapi ada hari aku tak puasa. Aku berkahwin. Ni seorang ni juga. Sebab ada seorang tu tak nak kahwin. Maknanya tak seimbang. Dia merasakan Islam tu, bila beragama Islam ni nak berkualiti, kena tak boleh seimbang. Dia kena lebih untuk akhirat semata-mata, dunia sikit kan untuk dunia. Betul, Nabi tak bagi. Terdapat lagi kisah dalam berkenaan dengan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Darda, pendek cerita, Abu Darda ni dia
didatangi oleh Salman Al-Farisi ke rumahnya. Abu Darda ini seorang yang kuat ibadah, lebih-lebih ibadah dia. Jadi dia menyediakan makan kepada tetamunya Salman Al-Farisi, tetapi disediakan makan, lepas tu dia hidang makan. Salman, dia suruh Salman makan. Salman itu tetamu. Dia kata, aku tak makan, kamu makan, aku puasa. Dia sedia makan untuk orang, dia puasa. Dia kuat ibadah, dia puasa gitu. Lalu Salman kata, aku tak akan makan makanan ni sehingga kamu makan. Lalu dia pun mengalah, nak buka puasa. Lepas tu, kawan tu tidur. Salman Al-Farisi ni dia tidur di rumah Abu Darda, dia tetamu. Tidur malam, datang bila malam Abu Darda bangun malam nak ibadat. Bangun malam sekejap je tidur dah nak bangun ibadat. Salman kata, tidurlah dulu, payah ibadat lagi. Lepas tu duduk sekejap lagi tidur. Dia bangun lagi nak bangun beribadat. Salman kata, tidurlah dulu, tak payah bangun lagi. Dia pun tak tetamu. Dia orang Arab ni, buat tetamu dia patah, dia ikut. Dia ni nak buat ibadat kan. Kita kata baguslah orang ni, bagus buat ibadat. Tengok. Lepas tu bila dah dekat dengan subuh, dia nak bangun, dia bangun nak beribadah. Tak subuh lagi tapi dah dekat dah sikit dengan subuh. Dia bangun nak beribadah. Salman kata, silalah beribadahlah, sesuai lah. Salman tetamu tapi dia buat gitu. Bila pendekkan cerita, tuan-tuan, dua orang ni, Abu Darda dengan Salman ni, ginilah, kita pergi jumpa dengan Nabi. Kita cerita perihal kita semalam. Kita tanya Nabi, hak mana, siapa yang betul? Hak Abu Darda yang kuat ibadat, nak buat semua benda ibadat, dengan yang aku kata semalam yang buka puasa hari pada hari tertentu lah, buka puasa subuh, jangan terlalu banyak sangat beribadat, malam tu sampai ke tidur sikit saja. Mana betul ni, kita tanya Nabi. Kisah dia. Kalau kita tanya dua pendek kita tanya Nabi. Nabi jawab apa? Salman Farisi tutup, Nabi kata. Bukan nak ajar suruh jangan beribadat ni, tapi lebih nak beritahunya, sebab tu Islam ni dia agama yang wasat, sederhana, dia seimbang. Wasatiyah dari Islam ni, mari bukan nak dengar orang kena beribadat sampai merah mata-mata. Bila kita tanya kepada Nabi, hak mana? Salman tu, Salman yang suruh kata jangan bangun lagi, tidur dulu. Bangun kali kedua, jangan tidur, jangan bangun lagi, jangan beribadat lagi, tidur dulu. Dekat subuh baru dia kata abang dah semayang. Dengar dia suruh buka semua semalam tadi. Dengan Abu Darda dengan Salman. Nabi nak kata yang mana yang betul? Nabi kata Salman. Dia terlebih over. Hari ni puasa, lu tetamu datang pun puasa, tak kira apa. Macam ni Islam ni susah-susah, teruk-teruk ni macam ni. Baik, kita dah masuk Islam. Ini pun tak over juga kan. Terlebih sangat. Ajak nak berhabiskan sebelum ni, tapi tak sempat juga lah. Okey, kita tengok yang sampai ke poin ini sajalah, poin yang kelima adalah juga nampak gayanya. Yang kelima Binaul Ummah yang keenam. Tapi nak berhabis sikit lagi. Minta kebenaran tuan-tuan. Tadi dia kata Islam ni satu agama yang ciri ummah yang berkualiti itu kat mana? Al-wasatiyah, dia sederhana seimbang. Yang ketiga, ciri ummah yang berkualiti yang disebut dalam Al-Quran lagi ialah ad-da'wah, ummatud da'wah. Ummah yang sifat dia menyeru. Bukan dia baik untuk diri dia saja. Dia bukan baik untuk dirinya sahaja, tetapi dia juga mengajak orang lain. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan, perhatikan
contoh satu ayat daripadanya. Ada lagi banyak lagi ayat lain. Contohnya, kuntum khaira ummah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah sebut. Ini siapa dia nih? Yang terbaik nih. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Kamu ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Para sahabat ni dia levelnya terbaik. Apa ciri yang terbaik itu? Allah sebut dalam Al-Quran. Yang menyebabkan mereka menjadi yang terbaik ialah ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyeru kepada kebaikan. Dia tidak baik untuk dia saja. Dia bagus, kemudian dia soal dia. Dia tak beritahu kau pasal orang lain. Dia tak murun. Dia bersifat mencari jalan supaya orang lain juga menjadi baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kamu mencegah daripada kemungkaran. Bukan sahaja dia cegah diri dia tanhau, dia mencegah orang lain daripada buat perkara yang keji. Ini dah sebut mudah, tapi nak buat susah lah. Perlukan pengorbanan. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ada 3 perkara. Itu yang jadi sebutkan dakwah. Dakwah itu kat mana? Bila kita mengajak orang lain ke arah kebaikan juga, kita menyekat juga orang lain daripada melakukan perkara yang tidak bagus, dan kita beriman kepada Allah. Jadi berkualiti di situ. Dari sudut dakwah. Allah berfirman lagi contohnya dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu sekumpulan manusia yang menyeru kepada kebaikan. Ya'murun, menyeru kepada kebaikan. Hendaklah ada di kalangan kamu yang segolongan yang menyeru kepada kebaikan. Macam mana menyeru kepada kebaikan? Ya'muruna bil ma'ruf. Dia mengajak orang lain kepada perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia mencegah orang lain daripada buat kerja yang keji. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Tengok ciri umat yang berkualiti. Kalau tak ada, tak berkualiti lah umat dia. Tadi ni, dia tu buat keji. Dan kita pun jangan lagi ikut dia, lagi ikut lain. Tak buat apa-apa pun, tak ambil zakat. Tengok saja, kita tegur salah, kita lari saja. Itu ada dalam Nabi sebut, tapi Nabi kata ad'aful iman. Dalam sebuah hadis Nabi kata Nabi suruh kita ni mencegah perbuatan kecil, tapi paling-paling tak boleh Nabi kata suruh membenci dalam hati. Ada kita dah ambil yang tu lah. Membenci saja perbuatan kecil itu, tinggal kita saja lah. Membenci untuk kita ialah maknanya setakat untuk kita saja, tidak mencegah pun. Kalau kita buat tak kata fa'al wadhalika ad'aful iman, Nabi kata, dan itulah yang terlemah iman. Baik. Dan yang terakhir sekali al-wahdah, ada kesatuan. Wa wasfur rabi', yang keempat ni, ada kesatuan umat, ada rasa sifat kesatuan umat di dalam diri orang Islam. Kita sesama Islam, kita rasa itu dipanggil al-wahdah. Orang Islam, dia ada benda yang dia tak suka ke, terberselisih ideologi tak serupa ke semua, dia memaafkan kerana kita sama Islam. Dia bukan kamu sekumpulan dengan aku ke tidak. Jahat tu juga. Bubuh nama yang jahat-jahat, label dengan label yang buruk. Bukan kerja orang Islam macam tu. Yang ada berlaku hari ini. Dia ni aliran mana? Dia kumpulan sekian. Bubuh nama teruk-teruk buat dia. Tak kawan, tak tegur lah. Sebab dia ni aliran gini. Hak tu hak aliran agama, hak aliran politik
sama. Dia warna apa? Dia ni jenis suka warna apa? Oh, dia ni suka warna ni. Oh, kita tak kenal dengan dia ni. Reject terus. Tak kawan tau. Ini bukan cara Islam ni. Nah, Islam selalu al-wahdah, kesatuan umat. Tak apa, awak ideologi awak itu, awak pemikiran awak nampak yang bagusnya tu, saya nampak yang ni bagus. Tapi kita kawan ya. Nah, seperti mana yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i dengan anak murid dia dalam kitab Siyar A'lamun Nubala yang telah ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ada cerita Imam Syafi'i telah menunjukkan contoh yang sangat baik, di mana anak murid dia Yunus ibn Abdul A'la dalam mendengar kuliah tak setuju satu benda. Dia mendengar kuliah Imam Syafi'i lah, kan kuliah macam saya ni kan, kuliah Imam Syafi'i, dia tak setuju, bangun balik, menunjukkan protesnya. Balik, duduk tengah kuliah, dia bangun balik tu. Imam Syafi'i tahu lah dia ni tak setuju dengan pandangan Imam Syafi'i dalam satu masalah. Tapi kenapa jadi angkat kaki balik sampai tak boleh nak jumpa dah? Bincang dulu kan. Lepas habis kuliah, dia pergi balik, pergi ke rumah Yunus. Imam Zahabi tu dalam kitab dia. Dia riwayatkan Imam Syafi'i pergi ketuk pintu rumah. Ketuk pintu rumah, keluar Yunus, pegang tangan Yunus. Tak keluar daripada kuliah dia tadi dengan isyarat dia tak suka lah kan. Tapi Imam Syafi'i pegang, ala yastaqim an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil masalah. Imam Syafi'i tanya murid dia, bantu kawan tu nak kena dengan jumpa, tapi tak dia yang tak boleh ke kita bersahabat, meneruskan persahabatan, berkawan, jadi baik walaupun kita tidak serupa dalam satu masalah, walaupun kita tidak sama dalam masalah, tak sama idea, tak sama pendapat, tak boleh. Alamak kawan tu, bila kita dah bila terguru mari tanya lah, tak sewajarnya dia buat gitu. Jadi menunjukkan apa? Ini ummatun al-wahdatul ummah, kesatuan. Berbaiklah. Warna ke, disebabkan aliran, disebabkan apa, tidak menjadi masalah. Bahkan ianya merupakan sunnah kepada alam. Manusia kita tak boleh nak bawa dia serupa dengan apa yang kita nak kan. Baik tuan-tuan, itulah yang disebutkan. Tak sempat kita nak habiskan semua sebab sebelum Ramadan untuk objektif ni. Jadi kita setakat itu saja yang kita sempat untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dr. Yusuf Al-Rawi, kitab dia sangat menarik ya. Dia memberitahu sesuatu yang real yang sepatutnya kita lakukan. Jadi itulah 6 perkara objektif Al-Quran diturunkan yang sempat kita bincangkan. Walaupun itu ada 7 sebenarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.